Hai, selamat pagi. Jadi untuk rumusan SPM hari ini saya nak share cara mudah untuk skor sesuai untuk pelajar yang pandai membaca tetapi mungkin tidak faham atau suka memahami apa yang dibaca, dan mungkin pelajar yang tak pandai membaca pun boleh dapat markah yang baik. Teknik ini sangat mudah kerana kamu hanya perlu scan. Okey, jadi kita tengok contoh bahan ni. Okay, diberi ialah bahan 1 dan juga bahan 2. Kalau dalam bahan 1 ni ialah petikan, bahan 2 ini ialah bentuk grafik. Baik, untuk jawab rumusan kita perlu tahu okay, rumusan ni salah satu ciri rumusan ialah nombor 1, dia ada soalan diberi. Soalan tak ada, soalan ataupun fokus tidak diberikan. Okey, jadi bermaksud kamu kena cari sendiri. Okay. Yang kedua ialah isi. Kamu akan mencari isi kamu berdasarkan fokus. Okey, isi kena tengok daripada fokus. Okey, jadi macam mana nak cari kalau kita tak faham apa yang kita baca? Baik, untuk mencari isi ataupun nak mengenal pasti fokus, ada teknik dia. Okey, teknik dia saya boleh buat macam ni. Ini dia. Okay. Untuk segitiga digariskan. Okey, yang ini dia akan membawa kita kepada isi. Daripada isi ini nanti dia akan membawa kita kepada fokus. Okey, apa yang pertama dekat sini? Okey, yang pertama dekat sini ialah penanda wacana. Okey, kamu scan teknik ini ialah teknik scan. Teknik scan dari penanda wacana yang digunakan untuk menulis isi. Okey, apa contoh penanda wacana yang digunakan untuk menulis isi? Okay, contoh, selain itu, di samping itu. Okey, ini paling senang untuk kita kena pasti di mana ada isi. Di samping itu, di samping itu, seterusnya. Selanjutnya. Okey, tambahan pula. Okay, selain daripada penanda wacana, kamu juga boleh lihat antara. Kalau antara ni kat belakang ni dia mesti ada kata kunci, ataupun kamu boleh lihat juga ataupun turut. Okey, ini yang pertama yang kita kena scan dulu. Okey, selepas kita scan yang ini, yang kedua ialah kita boleh scan dalam ayat ni daripada penanda wacana tadi. Nanti kita buat macam ni. Okey, dalam ayat yang ada penanda wacana ni, kita scan pula apakah kata tugas yang digunakan. Saya tak tahu term yang betul, tapi kata tugas lah. Bermaksud kalau dia ialah K positif kan, kebaikan. Kata tugas biasanya dia akan nyatakan, dia akan gunakan ayat inilah. Dalam ayat tu adalah dapat, adalah mampu, adalah boleh. Dapat, mampu, boleh ni ataupun membolehkan. Okey, ini satu kumpulan. Okey, ni saya padam dulu. Okey, satu kumpulan. Okey, dah sekejap. Okey, grup. Okey, grup yang kedua ialah ni satu geng membolehkan. Yang kedua ialah terlihat berpunca daripada ataupun disebabkan oleh. Okay, ataupun dia ada kerana ataupun untuk. Kadang-kadang yang ni dia guna ialah. Tapi kita tengok yang tu je lah. Okay. Dan yang ketiga ada lagi, dia akan ada perkataan adalah dengan. Okey, ataupun adalah dengan ataupun
adalah dengan ni tengoklah tema dia. Ni dekat bahagian ni antara subjek dengan predikat. Ni contoh subjek kan. Subjek ayat. Ini predikat kan. Okey, dia dekat sini. Ni. Sini, di tengah-tengah tu. Bukan yang di belakang sekali. Dia ada dengan, lepas tu mestilah, hendaklah. Ini semua geng dia. Sama geng tau yang saya buat ni. Perlulah. Okay, wajarlah. Semualah yang ada lah tu. Okay, ini satu geng. Okay, geng yang ketiga kamu scan lagi. Iaitu menyebabkan. Okay, dia biasa ada akan lah. Akan menyebabkan. Akan mengakibatkan. Akan ataupun menjadi punca. Okey, baik. Ini untuk kata tugas. Okey, ini grup dia. Grup dia maksudnya kamu jangan campur. Okey, kemudian daripada kata tugas ni pula, okey, daripada maklumat yang kamu dapat tentang kata tugas ni, dia akan membawa kamu kepada kata kunci untuk fokus. Okey, tadi kita dah buat ni kan. Okay. Kalau adalah dapat ni, ini kata kunci dia ialah K positif. Apa dia K positif? Kebaikan. Okey, apa lagi? Kepentingan. Apa lagi? Manfaat, faedah. Ini semua dia punya kata kunci. Okey. Kemudian yang kedua, kalaulah dia gunakan ini. Okey, kamu scan, kamu jumpa ni banyak kan? Ini ialah F. F ialah apa? Faktor. Faktor, sebab, ataupun punca. Okay, ataupun kenapalah, why it happen. Okay, yang ini pula kata kunci dia ialah C. C ialah apa? Cara, usaha, langkah, kaedah. Okay, dan yang terakhir yang ini ialah K negatif. K negatif ialah apa? Kesan negatif, implikasi, keburukan dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya lah. Ada tentang lain. Okey, nampak tak ada kat situ? Kita mulakan dengan penanda wacana dekat sini. Dan kita tengok ayat yang sama, ada tak yang ini? Kalau ada, kamu cari yang mana yang ada banyak. Jadi kamu boleh tentukan ini ialah kebaikan, faktor, cara ataupun kesan negatif. Dan dari situlah kamu akan menjumpai isi. Dan daripada isi ini kamu dapat fokus. Untuk fokus, teknik penulisan fokus, dia tengok kepada kata kunci. Contoh K, F, C. Ini ialah K negatif. Baik. Dia ada 3 kata kunci campur dengan tema. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua ialah ni formula dia. Salah. Okey. Ini ialah formula dia. Formula untuk buat fokus. Satu ialah kata kunci yang kamu dapat tadi campur dengan tema. Okay, cara yang kedua, kata kunci campur dengan kata kerja campur dengan tema. Okey. Dan yang ketiga ada lagi satu, ada juga yang kata kunci siapa, itu kata kerja dengan tema. Jadi yang mana, which one is which? Okey, kita tengok. Okey, jadi yang pertama ialah kalau K positif, kita boleh guna contoh kata kunci.
Kerja positif, manfaat, amalan, menabung. Okey. Ini ialah kata kunci, ini ialah tema. Okey, ini ialah tema, ini ialah kata kunci. Kalau yang faktor, boleh tak kata kunci dengan tema? Boleh ke? Okay, kita tengok yang kedua dulu. Kata kunci, kata kerja, tema. Okey, contoh. Kata kunci, kebaikan. Kebaikan, contoh kata kunci, kata kerja dia, mempopularkan permainan tradisional. Okey, kebaikan. Jadi ini ialah kata kunci, ini ialah kata kerja, ini ialah tema. Okey. Kalau yang ni tak ada. Okay, yang ini untuk faktor. Faktor. Malah punca. Okey, punca siapa? Remaja. Ponteng sekolah. Contoh. Okey. Yang ini punca tak ada pakai ni. Kalau tema punca faktor pencemaran alam sekitar. Okey, ini ialah kata kunci, ini ialah tema. Kalau C ini bukan, ini pun bukan. C dia cuma ni saja. Langkah menggalakkan amalan membaca. Okey. Ini ialah kata kerja, ini ialah kata kunci. Ini ialah tema. Okey. Kalau kesan negatif ialah kesan obesiti. Terus tema. Kata kunci, ini ialah tema. Okey, ni contoh. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak guna ni? Okay, kita try. Okey, siapa nak screenshot boleh screenshot, kita try. Jadi yang pertama tadi, kita cari penanda wacana. Yang kedua, kita cari apa tadi? Kata tugas. Lagi tiga, kita cari kata kunci. Okey. Baik, kita tengok dekat sini kata kunci. Okay, kita scan. Kata kunci yang pertama, kata penanda wacana yang pertama. Sampai itu. Susah sangat. Okay. Yang pertama ialah di samping itu. Kemudian kita ada seterusnya. Kemudian kita ada mana lagi? Dia juga ada lagi tak antara kesan negatif. Okay, ada lagi. Saya tak ada nampak lagi selain itu. Okay, ini ada antara, tapi dia cakap jenis produk. Jadi yang ini bukan. Yang ini yes. Okay. Lagi. Apa lagi yang kita boleh scan? Okay, penanda wacana sudah. Okay, sekarang kita lihat dalam penanda wacana tu kata tugas yang digunakan. Di samping itu, media sosial menyebabkan. Jadi dia gunakan perkataan menyebabkan. Okey, dia ada guna menyebabkan dalam ni. Yang ni okey, dia ada dapat, tapi dia tak guna itu sebagai subjek lah. Okey, tengok yang dekat sini. Antara jenis produk ni bukan. Okey, ini menjadikan. Menjadikan ni sama dengan menyebabkan. Okay, ada lagi? Dia tak? Dia tak ada kan? Dah ada dua. Okay, cuba cari yang sama geng dengan dia. Sama geng dengan dia tadi mana? Menyebabkan. Okey. Menjadikan tadi sama dekat sini. Jadi maksudnya ni geng negatif. Apa lagi geng dia? Menjadi punca mengakibatkan. Okey. Ada? Perkataan akan pun boleh. Akan apa? Apa yang dia akan berlaku? Okey.
Kemudian kalau kamu tengok kat sini, saya jumpa banyak, ada beberapa. Saya jumpa perkataan sewajarnya. Okey, apa lagi? Mesti. Apa lagi? Wajarlah. Perlu. Jadi kita dah nampak dekat sini. Ini dengan ini. Kata kunci dia ialah mana? Mestilah, perlulah. Okey, wajarlah ni sewajarnya. Jadi usaha. Kata kunci dia ialah usaha. Okey, yang ini tadi menyebabkan yang ini ialah kata kunci dia kesan negatif ataupun keburukan. Okey, kita dah tahu kata kunci. Sekarang kita nak lihat apakah tema. Kan kita perlu ada ni, kita kena ada tema atau tema. Macam mana nak cari tema? Okay, tema ialah tema perkataan berulang. Okey, dari awal sampai habis. Contoh dekat sini, apa yang menampak banyak ni? Sosial media. Kat mana lagi? Sosial media, media sosial. Kat mana lagi? Media sosial. Kat mana lagi? Media sosial. Kat mana lagi? Banyak ni. Media sosial. Jadi nampak sangat dekat sini. Tema kita ialah media sosial. Sekarang kita tengok bahan 2. Bahan 2 ni dah cakap dah, peranan ibu bapa mengawal penyalahgunaan media sosial. Maksudnya apa ibu bapa perlu buat. Maksudnya langkah lah. Langkah ni kan sama dengan ni. Okey, jadi kita tahu kita ada 2 fokus. Fokus yang pertama ialah kata kunci dia ialah usaha. Yang kedua ni ialah keburukan ataupun kesan negatif. Jadi sekarang kita tahu tema. Kalau usaha, dia mesti ada kata kerja apa? Belakang dia ialah media sosial. Okey, kita tengok balik dekat sini. Dia tak ada guna kata kerja dia. Ada tak? Kaitan dengan dia kata usaha. Ni dah ada ni kan? Kesan negatif. Okey, ini bermaksud yang inilah tadi, negatif. Okey, tengok kat sini. Mengawal penyalahgunaan media sosial. Ada kan kata kerja kat sini. Okey, usaha. Jadi kat sini ialah usaha mengawal penyalahgunaan media sosial. Okey, dah. Ni keburukan. Kalau keburukan tadi kita tengok sini. Terus je tema. Apa tema dia? Keburukan ataupun kesan negatif. Tema dia ialah media sosial kan. Media sosial. Tapi boleh tak kita tambah sosial. Tambah penggunaan. Masih juga ini tema. Boleh cakap tentang penggunaan media sosial.